Bersua kembali, Bandar Sepang antara penyelesaian bagi mengatasi masalah banjir pada masa akan datang. Itu antara laporan dari Selangor hari ini. Periksa lanjut kita terus saja bersama Samsia Samsi. Silakan. Ya, Atikah, pembinaan Bandar Sepang atau Sponge City antara penyelesaian yang dibincangkan oleh pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA bagi mengatasi masalah banjir pada masa depan. Menurut Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur, setiap cadangan akan diperhalusi termasuk daripada Kerajaan Persekutuan maupun Kerajaan Negeri. Kita di peringkat kita pun baru ada pembincangan awal bersama dengan Ting Sinti, iaitu untuk melihat sama ada boleh dilaksanakan Sponge City di tempat kita ni lah. Maknanya itu pun kita baru ada kali kedua perbincangan dengan mereka. Cuma kita tidak dapat pergi kepada detail lagi untuk nak melihat sebenarnya keberkesanan untuk guna perkara ini. Dan kita akan tally juga nanti untuk melihat daripada kalau kata daripada federal ada cadangan dan juga daripada peringkat state ada apa semua, kita akan combine together lah untuk melihat yang mana yang terbaik sekali untuk dilaksanakan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelepasan Pasukan Pemantau Aduan Task Force MBSA di Shah Alam. Dalam pada itu, berhubung Pasukan Pemantau Aduan, Datuk Zamani berkata ia ke arah memperkasakan pengurusan aduan awam MBSA. Inisiatif pihak MBSA itu bagi mengenal pasti lebih awal isu dan permasalahan yang berpotensi untuk disalurkan pihak komuniti. 28 pasukan dengan 112 kaki tangan daripada pelbagai jabatan, bahagian dan pejabat cawangan MBSA terlibat akan memantau keseluruhan 56 seksyen di bawah pentadbirannya. So kadang-kadang kalau kita nak menunggu aduan daripada orang, memang kadang-kadang pun jadi tidak orang kata cantik lah. Jadi yang paling baik kita ambil langkah proaktif, kita pergi pusing. Sebab tu kita buat secara task force saja dulu untuk tengok mungkin 2 bulan, 3 bulan pertama ni. Mereka akan memberi tumpuan kepada 5 kategori yang mencatatkan aduan tertinggi di MBSA, iaitu isu sampah, lampu, pokok, jalan dan papan tanda jalan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor ketika ini sentiasa melakukan rondaan serta pemantauan di kawasan yang dikenal pasti berisiko sekiranya berlaku banjir kilat. Pengarahnya Nur Azam Khamis berkata ia berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu sekaligus memastikan tindakan dapat diambil segera membabitkan keseluruhan aspek. Kilat. Yang ketiga, kita mewujudkan satu tim yang respon yang pantas, iaitu kita panggil fast rescue untuk menyelamatkan banjir. Di mana pasukan ini akan membuat rondaan terutama apabila kita mendapat maklumat berkaitan dengan hujan di satu kawasan. So kita akan membuat rondaan terus, di mana kita tidak lagi menunggu di balai. Jika berlakunya hujan, maksudnya anggota penyelamat telah berada di kawasan-kawasan yang kita hotspot tadi. Antara kawasan terlibat adalah Taman Sri Muda, Kampung Bukit Lancong, Jalan Kebun dan Seksyen 17 serta di Subang Jaya dan Puchong. Selain itu turut dikenal pasti adalah Kampung Bukit Canggang, Labuhan Dagang dan Labu Lanjut di Sepang, Parit Mahang dan Desa Coalfield di Kuala Selangor serta Pekan Rawang di Rawang. Beliau ditemui di Shah Alam. Projek jahitan kreatif antara terapi kerja bagi proses pemulihan pelatih wanita Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Dengkil. Jelas pengarahnya Ruzi Liza Ibrahim, projek yang bermula April tahun lalu itu memberi peluang latihan kemahiran dalam bidang jahitan kreatif bagi meningkatkan taraf hidup pelatih. Bengkel jahitan ni dilihat satu usaha yang boleh membantu klien lah. Selain dalam proses untuk kekal pulih, disamping dengan program-program aktiviti psikososial lain yang kita sediakan di dalam Puspen Dengkil ni, latihan kemahiran jahitan ni adalah satu kemahiran yang kita sediakan
sebelum mereka tamat latihan ataupun tamat program rawatan dan pemulihan di Puspen Dengkil. Kerana di luar sana nanti banyak juga peluang-peluang pekerjaan yang boleh membantu mereka untuk survive lah. Walaupun secara kecil-kecilan, mungkin di rumah dah pun boleh untuk menjana pendapatan. Kini seramai 5 orang pelatih terlibat menghasilkan pakaian, hiasan rumah, beg dan kraf tangan. Malah 2 orang pelatih yang tamat rawatan di Puspen Dengkil masih aktif melakukan kerja-kerja jahitan dengan mengambil upah menjahit. Seorang pelatih yang mahu dikenali sebagai Nora bersyukur berpeluang mengikuti projek tersebut sepanjang tempoh pemulihan di Puspen Dengkil. Pengalaman saya rasa lebih terbuka dengan peluang yang ada. Sebab masa nak mengikuti projek ni pun dulu hari tu kena interview. Jadi bila dapat peluang ni saya rasa lebih fokus, dapat belajar nak buat kerja secara teliti dan dapat belajar bersabar dengan apa-apa kerja yang diberikan. Jadi perasaannya rasa macam suka lah sebab saya minat dengan bidang ni. Jadi peluang ni rasa boleh membuat kerja-kerja pada masa akan datang tu lebih terbuka. Nora berhasrat membuka perniagaan dalam bidang jahitan dan kelas jahitan untuk golongan wanita dan ibu tunggal yang senasib dengannya. Projek melibatkan kursus jangka pendek bersama tenaga pengajar dalaman dan luar serta kursus secara teori dan praktikal dalam tempoh pemulihan 2 tahun. Produk dihasilkan dijual kepada pegawai dan kaki tangan Puspen Dengkil serta program anjuran AADK. Sekian laporan berita dari Selangor, kembali bersama Atika. Baik, terima kasih Sam untuk perkembangan di Selangor.